Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live kita yang telah masuk malam ini ke siri yang ke-29, iaitu anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG Pusat, untuk menghuraikan, membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Bid'ah Hasanah. Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 113 masuk ke 114 sebenarnya. Kerana 113 itu hanya tajuk sahaja, iaitu hadis ziarah tahunan. Ini sebenarnya dikenali dalam masyarakat kita sebagai amalan haul. Haul, hala yahulu, asalnya berlalu satu tempoh masa. Tapi yang dimaksudkan dengan haul ini adalah tempoh 1 tahun. Macam orang bincang bab wajib zakat, salah satu syarat wajib zakat harta ataupun zakat emas perak, kita katakan berlalu 1 haul di atas pemilikan nisab. Haul itu maknanya berlalu 1 tahun. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita itu melakukan ziarah tahunan ke kubur orang-orang soleh, ke kubur para alim ulama, ke kubur wali Allah. Jadi kata sebahagian kawan-kawan kita, macam saudara Rais Hilmi ni, dia berpandangan sambutan-sambutan macam ini adalah bid'ah yang sesat, atau kata dia benda-benda yang merepek. Jadi kalau boleh saudara Rais Hilmi, alang-alang saudara singgah untuk mendengar live ini, elok kalau saudara dengar dahulu. Nanti insya-Allah selepas di hujung kuliah nanti, bolehlah saudara letakkan apa komen atau bangkangan ataupun dalil dan sebagainya, kita alu-alukan. Cuma eloknya saudara dengar dahulu, kerana sekarang ini kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti saudara menganggap amalan haul, jelas tajuk kita malam ni, iaitu amalan orang itu ziarah ke kubur para alim ulama, ke kubur orang-orang soleh setahun sekali. Itu namanya haul. Misalnya saya pernah dijemput
pulang ke hometown saya asal orang Terengganu. Jadi saya pernah dijemput untuk menjayakan program haul satu orang ulama besar di Terengganu, iaitu almarhum Tok Paluh, dikenali sebagai Tok Paluh. Bukan nama beliau, Paluh ni nama sebuah tempat di Terengganu. Jadi beliau dimakamkan di sana. Jadi saya dijemput untuk menjayakan program ini. Program ini diadakan setahun sekali. Ini namanya haul. Jadi yang saya dijemput itu adalah untuk memberi pembentangan di Masjid Tukku Tuan Besar rahimahullah. Cerita tentang haul sebenarnya. Pada tahun yang saya dijemput pulang ke Kuala Terengganu itu, saya kena membentangkan apakah dalil-dalil, apakah sandaran-sandaran yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama untuk mereka itu melakukan amalan haul. Ini supaya saudara-saudara kita yang menganggap amalan haul ini sebagai amalan bid'ah, perkara baru yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, ataupun sebagaimana bahasa yang digunakan oleh saudara Rais adalah benda-benda yang merepek. Jadi tujuannya supaya mereka tahu, oh rupanya orang yang mengamalkan amalan haul ini, mereka rupanya bersandar kepada dalil ini. Dengarkan elok-elok apakah yang dijadikan sandaran oleh para ulama orang Islam. Sebenarnya bukan hanya di Nusantara, bahkan di seluruh dunia, bahkan di negara Arab Saudi juga ada diamalkan sambutan tahunan, sama ada sambutan itu sempena kelahiran ataupun sempena kewafatan. Mana dalilnya? Di muka surat 114 An Muhammad ibn Ibrahim qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada'i ala ra'si kulli haulin fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu. Ini dalil hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ibrahim. Lihat nota kaki hadis riwayat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini adalah ahli tafsir daripada generasi salaf, ulama salaf, dan juga boleh juga rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Dalam tafsir beliau juzuk keempat halaman yang ke-453. Jadi diriwayatkan oleh dua orang imam ini, pakar tafsir, menceritakan tentang hadis bagaimana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada. Adalah Nabi SAW selalu mendatangi, yakni menziarahi kubur, yakni makam para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Orang ramai orang Islam yang meninggal dunia mati syahid dalam peperangan Uhud. Jadi mereka ini kita panggil syuhada, plural, jamak kalau seorang syahid, kalau dua orang syahidani, kalau ramai syuhada. Bila Nabi SAW melakukan ini, ala ra'si kulli haulin, baginda melakukannya pada, kalau ra'si ni kalau asal maknanya kepala, kepala setiap tahun. Mungkin maksud di sini awal tahun. Yang pentingnya berlaku ziarah ini pada setiap tahun. Lalu ketika Nabi SAW menziarahi kubur ini, baginda mengucapkan assalamualaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu. Nabi SAW memberi salam kepada syuhada, mereka yang telah meninggal dunia, bima sabartum, dengan apa yang telah kamu sabar. Mereka di dunia dulu sabar, berjihad bersama dengan Nabi SAW, menghadapi ketakutan kematian, menghadapi ketakutan kecederaan, menghadapi ketakutan kesakitan dan pelbagai. Mereka sabar sehinggalah mereka mencapai darajah syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW memberi salam kepada mereka, salam sejahtera semoga buat kalian sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi, maka alangkah eloknya, alangkah cantiknya tempat kesudahan itu. Orang yang mati syahid, kita tahu Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Jadi itulah sebaik-baik negeri ataupun tempat kembali.
Lalu hal yang sama wa Abu Bakrin, hal yang sama dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, wa Umar oleh Sayyidina Umar, wa Utsman dan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, radhiyallahu anhum ajma'in, moga-moga Allah meridai ke semua mereka. Jadi hadis ini menjadi sandaran, menjadi dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam Syarhus Sudur. Moga-moga Allah melapangkan dada kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang agak keliru tentang masalah-masalah seumpama ini, lapangkan dada kita semua untuk menerima kebenaran. Masya Allah tabarakallah, rupanya amalan-amalan yang kita sangkakan amalan-amalan bid'ah yang sesat, rupanya amalan yang kita sangkakan ini sebagai amalan yang merepek adalah amalan sunnah, amalan yang disandarkan bukan sahaja kepada amalan Nabi SAW, bahkan sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ke atas kamu, yakni wajiblah kamu itu ikut sunnah saya, cara saya dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibn Kathir ini, jelas antara sunnah Nabi SAW adalah menziarahi kuburan setahun sekali. Bahkan itu juga diamalkan oleh 3 orang daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada catatan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Boleh jadi Sayyidina Ali meninggal dunia sebelum daripada melakukan amalan menziarahi kubur setiap tahun 1 kali. Jadi itu namanya haul. Jadi orang yang menziarah kubur, tapi mungkin orang akan komplain lah, dia kata itu yang Nabi SAW buat, yang para sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin buat, itu ziarah kubur orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Tetapi kamu menziarahi kubur misalnya Tukku Paloh, kamu menziarahi kubur Tukku Tuan Besar, kamu menziarahi kubur Habib Nuh, kamu menziarahi kubur misalnya Nabi Hud alaihi salam, bukannya kubur orang yang syuhada di dalam peperangan Uhud. Jadi tak sama. Ulama-ulama kita tidak memahami dengan kefahaman yang terlampau sempit sebegitu. Maknanya kalau Nabi SAW ziarah kubur seseorang, yang sunnah hanya ziarah kubur orang itu saja. Ziarah kubur orang lain tidak termasuk dalam sunnah, bukan begitu. Para ulama kita memahami dengan kefahaman yang luas, bermakna menziarahi kubur itu Nabi SAW lakukan, maka kita menziarahi kubur walaupun kuburan yang bukan diziarahi oleh Nabi SAW, misalnya kuburan ibu bapa kita, Nabi SAW jelas tidak ziarah kubur ibu bapa kita, kerana kan ibu bapa kita hidup lama selepas kewafatan Nabi SAW, jadi baginda tidak ziarah kepada kubur ibu bapa kita. Adakah bermakna kita ziarah kubur ibu bapa kita itu bid'ah yang sayyi'ah sebab Nabi tak pernah ziarah kubur ibu bapa kita? Jelas itu kefahaman yang terlampau sempit. Jadi ulama kita faham sunnahnya apa? Ziarah kubur. Berapa kali? Setahun sekali. Jadi buat apa di kubur? Berdoa. Kan Nabi SAW mendoakan kebaikan buat orang-orang yang baginda ziarahi. Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang menziarahi kubur, melakukan amalan haul ini. Mereka ziarah kubur setahun sekali dan mereka berdoa kebaikan di sisi kubur yang diziarahi itu. Jadi ini adalah sunnah, bukan pun bid'ah. Kan kita dah terangkan dalam siri-siri yang awal, kalau Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sambut sekarang, iaitu memang bid'ah. Memang benda baru. Tak berlaku di zaman Nabi SAW, tak berlaku di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tapi berlaku di kurun ke-7 oleh Raja Negeri Irbil, Sultan Muzaffar rahimahullah. Jadi itu memang bid'ah. Cuma bezanya majoriti ulama mengatakan itu bid'ah yang baik, yang bagus kerana caranya bagus, tidak melanggar syarak dan ada asas umumnya. Asas umumnya Nabi SAW sendiri menyambut hari kelahiran baginda setiap minggu. Nabi SAW menyambut maulid setiap minggu dengan cara baginda itu melakukan puasa sunat. Tapi tidak menghalang kita itu menyambut maulid tidak dengan cara puasa, tapi dengan cara ceramah, dengan cara buat jamuan, kerana ijma' sepakat para ulama puasa pada hari Isnin, puasa mingguan hari Isnin itu hukumnya hanyalah sunat.
ya, tidak wajib. Mana kalau kita puasa bagus, masya-Allah dapat pahala, dapat ikut sunnah Nabi SAW. Tapi katalah kita tidak berpuasa, tidaklah haram, ya, tidak sampai berdosa, dan tidak juga menghalang kita daripada menyambut Maulid Nabi itu dengan cara yang tidak melanggar syarak, ya, seperti melakukan daurah, mengajar kitab, buat ceramah, jamu makan, selawat, ya, berqasidah dengan qasidah yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi itu semua dianggap bid'ah yang hasanah. Tetapi kalau haul bukan bid'ah. Memang Nabi SAW buat. Memang Khulafa' Ar-Rasyidin buat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin. Jadi betul orang yang beramal haul ini berikut dengan hadis Nabi SAW yang Nabi ucapkan, iaitu hendaklah kamu itu ikut sunnah saya dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, dan mengikut sunnah Nabi SAW yang baginda lakukan, iaitu menziarahi kuburan setiap tahun satu kali, dan juga mengikut sunnah Nabi SAW berdoa di sisi kuburan yang diziarahi itu. Jadi mohon ya kawan-kawan kita yang confused, yang terlampau kasar, yang hilang akhlak dan adab mereka, mencaci maki, bahkan menuduh orang yang ziarah kubur itu sebagai penyembah kubur, moga-moga mereka menyesal di atas kesilapan mereka, beristighfar memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan bertaubat dengan taubat yang nasuha. Tidak lagi mereka itu menyakiti saudara-saudara seagama mereka dengan lidah, dengan tulisan, dan juga dengan perbuatan mereka, semata-mata kerana mereka tidak faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang faham sunnah Nabi SAW ini adalah satu orang ulama yang hebat, bahkan dianggap beliau tu seolah-olahnya mujtahid akhir zaman lah, mujtahid yang datang kemudian, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sudur. Dan ditentukan bahawa makam syuhada yang dizarahi setiap tahun oleh Nabi SAW adalah syuhada peperangan Uhud. Maknanya dalam hadis secara umum saja, ya'ti kubur syuhada, tapi ada keterangan tambahan, syuhada di sini adalah syuhada Uhud, dizarahi setiap tahun oleh Nabi SAW. Ya, jadi hadis ini jelas boleh dijadikan sebagai dalil sandaran amalan yang diwarisi, yang dilakukan oleh para muhibbin, orang yang cinta kepada ulama, yang cinta kepada wali-wali Allah, yang cinta kepada orang-orang soleh, ziarahi kepada kubur mereka pada setiap tahun, mendoakan doa-doa kebaikan, ya, memberi salam kepada ahli kubur dan seumpama dengannya, itu adalah termasuk di dalam perkara sunnah, ya, perkara yang mengikut kepada cara Nabi SAW dan juga cara Khulafa' Ar-Rasyidin. Baik, ini dalil yang pertama, ya. Cuma elok mungkin saya sentuh sedikit kerana macamnya seperti kerap kali, ya. Yang pertama yang jelas adalah ziarah kubur bukan sembah kubur, ya. Jangan diulangi fitnah sebagaimana yang saya pernah lihat dalam Facebook. Ada orang memfitnah Al-Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah. Kononnya tulisan dia di situ, lihatlah Habib Ali sembah kubur Habib Nuh. Na'udzubillah min zalik. Saya paksakan diri saya untuk menonton sebab nak tengok betul ke tak betul, ya, apa tajuk tu. Memang, ya, kita tahu ini fitnah, tapi kita nak pastikan kita melihat sendiri kebatilan fitnah ini. Jelas, ya, apa yang dilakukan oleh Habib Ali. Beliau berdiri, dan memang itu termasuk dalam sunnah, kita berdiri ketika menziarahi kubur, tidak bercanggah dengan syarak, dan beliau melantunkan doa-doa, ya, yang baik. Mungkin mereka yang mengatakan sembah kubur tu dia pun tak faham bahasa Arab, dia pun tak faham apa yang diucapkan oleh Al-Habib Ali, dan dia gopoh tidak keberatan menuduh saudara seagama itu sebagai menyembah kubur, sedangkan menyembah kubur itu hukumnya haram, pelakunya akan menjadi musyrik, kafir, terkeluar dari Islam. Jadi bila dia kata orang ni sembah kubur, dia sebenarnya mengatakan satu tuduhan yang sangat berat, tapi dia seolah-olah merasa ringan, ya. Sebab itulah Nabi SAW memberi amaran, ya, boleh jadi satu orang yang dia bercakap satu perkara yang dia rasa perkara itu sangat ringan, tak ada apa-apa pun, tapi perkara yang dia ucapkan itulah yang akan menghumbankan dia ke dalam neraka Jahannam, sebab mengkafirkan orang Islam. Nabi SAW telah bagi amaran, ya, bila satu orang berkata kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a bi ahadihima, maka telah jatuh tuduhan kafir itu dengan salah seorang. Maknanya kalau yang dituduh itu kafir, maka kafirlah dia. Kalau yang dituduh itu sebenarnya bukan kafir, maka jatuh tuduhan kafir itu kepada yang menuduh, ya, menuduh orang Islam itu kafir, menyebabkan orang yang menuduh itu juga menjadi kafir, ya. Orang yang dituduh tidak kafir kerana dia orang Islam,
yang menuduh itu yang menjadi kafir. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan bagaimana orang yang asalnya dah nampak bagus, rajin baca Al-Quran, seolah-olah kita mengharapkan dialah menjadi harapan agama. Kan ramai orang macam tu, ya. Ibu ayah hantar dia pergi mengaji agama di Timur Tengah, belajar di universiti dengan harapan, ya, tengok dia pun bagus, pandai baca Al-Quran, pandai baca hadis Nabi SAW. Tiba-tiba dia mengangkat pedang dia kepada jirannya dengan tuduhan syirik. Ini yang berlaku. Ya. Balik, ibu bapa dia pula yang dituduh syirik. Tok nenek dia dikatakan musyrikun, kononnya sembah kubur. Padahal dia ni pandai baca Quran. Padahal dia ni pandai baca hadis-hadis Nabi SAW, bercakap dengan kalam khairul bariyah, dengan sabda-sabda Nabi SAW. Tiba-tiba dia angkat pedang, angkat senjata kepada jiran dia, mengatakan jiran dia itu musyrik, ya, orang syirik. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang lebih aula dengan tuduhan syirik itu, ar-rami amil marmi? Adakah yang menuduh itu yang lebih layak dengan label musyrik yang dilontarkan itu, awil marmi, ataupun orang yang dituduh? Lalu Nabi SAW menjawab, bal ar-rami, bahkan yang menuduh itu yang lebih layak dengan tuduhan syirik itu. Sebab itu kita lihat ramai orang-orang yang terbabas di dalam menuduh saudara-saudara seagamanya itu sebagai musyrik. Dia tidak sedar dalam iktikad dia telah melakukan kesyirikan yang besar dengan menyamakan Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Ini kesan, ya, kebenaran apa yang disebut oleh Nabi SAW, apa yang akan berlaku kepada orang yang mudah-mudah menuduh saudaranya sebagai musyrik. Yang kedua yang selalu di forwardkan kepada saya adalah satu rakaman video menunjukkan bahawa Al-Habib Umar Ibn Hafizahullah, ulama daripada Yaman, ya, ulama yang terkenal dari Yaman, Al-Habib Umar, datang ke satu, zahirnya itu satu kuburan lah. Saya pun tidak hadir, saya hanya tengok rakaman saja. Zahirnya satu kuburan, ramai duduk di situ, dan kemudian ada macam pelajar-pelajar, budak-budak lah, mungkin dalam belasan tahun ataupun 9-10 tahun, saya tak pasti, ya. Mereka itu berqasidah, ya. Mungkin ada sebahagian daripada saudara-saudari pernah di-forwardkan kepada saudara-saudari video berkenaan, video Habib Umar beserta dengan ramai juga orang lain, seolah-olahnya berada di sisi kubur, lalu ada budak-budak melantunkan qasidah. Jadi selalu mereka forward, mereka kata, ini apa ni, sembah kubur kah? Ini bid'ah hasanah kah? Bid'ah hasanah ke buat benda macam ini? Baik, jadi kita tidak perlu emosi, ya. Kita mengukur perbuatan itu mengikut neraca ilmu. Yang pertama, kalau dikatakan menyembah kubur, jelas tak betul, ya. Tidak terzahir daripada rakaman video itu sebarang bentuk penyembahan, ya. Saya lihat Habib Umar diam saja, duduk di tepi kuburan itu. Wallahu alam lah kalau beliau ada berdoa dengan doa yang kita tidak dengari, tapi beliau hanya diam saja, duduk saja di sisi kubur. Kemudian ini Izlan, ya, saya tengah terangkan ni, Izlan Masri, ini saya tengah terangkan cerita tentang qasidah tepi kubur ni. Jadi boleh dengar elok-elok, ya. Jadi yang ada dalam kejadian tersebut, Habib Umar dan beberapa orang lagi hanya duduk saja. Dalam video tu saya tengok hanya duduk, tak dengar dia baca. Kalau macam video Habib Ali tu, dengar Habib Ali sedang berdoa, ya, jelas, ya. Tapi Habib Umar dalam video tu tak nampak dia sedang berdoa ataupun dia just duduk saja, ya. Sebagaimana lazim lah orang yang menziarahi kubur, ya, kadang-kadang mereka membaca doa, kadang-kadang mereka hanya duduk saja, ya, di sisi kubur. Itu masih termasuk dalam ziarah kubur. Jadi yang Habib Umar buat, yang orang-orang lain buat itu sunnah lah, ya, ziarah kubur. Cuma yang timbul isu budak-budak yang bermain kompang itu. Ini adakah menyembah kubur? Jelas tidak, ya. Yang bermain kompang, yang berqasidah itu tidak dipanggil menyembah kubur. Tapi adakah ianya sunnah ataupun bid'ah? Dan kalau ianya adalah bid'ah, adakah bid'ah yang hasanah ataupun sayyi'ah? Itu yang kita nak faham, ya. Baik. Jadi yang pertama, bermain kompang per se, ya. Bermain kompang sahaja itu masyru'.
Itu satu perbuatan yang dibenarkan, ya. Memang alat-alat muzik secara umumnya diharamkan, ya. Gitar, piano dan sebagainya itu diharamkan dalam Islam, seruling, ya. Tetapi kalau duf, ya, dufuf ataupun kompang, yang itu dibenarkan, ya. Bermain kompang itu dibenarkan, terutamanya untuk walimah, ya, untuk kita itu menghebahkan perkahwinan. Baik. Dan bolehlah untuk berqasidah secara umum, boleh. Jadi kalau kita ambil qasidah dengan kompangnya semata-mata, maka itu boleh. Okay? Memang bukan menyembah lah. Bermain kompang tidak dipanggil menyembah. Kemudian sekarang ni yang berlaku masalahnya adalah bermain kompang itu di sisi kubur. Yang ini yang jadi isu. Jadi pertama, kalau kita melihat bermain kompang di kuburan, jelas bukan sunnah. Kita tidak jumpa satu dalil yang mengatakan Nabi SAW bermain kompang di kuburan. Tidak. Nabi SAW menyuruh orang memukul kompang, ada, tapi untuk walimah, untuk majlis perkahwinan, bukan untuk ziarah kubur. Jadi kalau dilihat main kompang di sisi kubur, itu jelas bukan sunnah, bukan satu tuntutan agama. Yang kedua, adakah ianya sunnah yang bid'ah, ya? Oleh kerana bukan sunnah, maka ia perkara baharu. Satu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, iaitu berkompang, atau kawan-kawan kita kata beryahanana di kuburan, itu bukan sunnah, maka ia adalah bid'ah. Ia adalah bid'ah. Jadi kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, bid'ah ini terbagi kepada dua. Secara asas, memang ada ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri yang membahagikan bid'ah kepada 5, tapi itu secara terperinci, ya, secara detail. Kita hanya nak mengambil secara asas, ya. Secara asas, bid'ah terbagi kepada 2. Kita ambil istilah ulama salaf, ya. Kita ambil istilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ulama salaf, bid'ah mahmudah, terpuji, dan juga bid'ah mazmumah, terkeji. Ya, ini pembahagian asas bid'ah di sisi ulama salaf, sehinggalah ulama-ulama selepas itu juga menyetujui dengan istilah-istilah yang hampir sama, ya. Kalau Imam Syafi'i gunakan bid'ah mahmudah, sebagian ulama mengatakan bid'ah hasanah, tapi makna tidak lagi lah bid'ah tu baik. Kemudian Imam Syafi'i menggunakan bid'ah mazmumah, terkeji, sebagian ulama menggunakan bid'ah sayyi'ah, buruk. Tak lagi lah itu bid'ah yang tak bagus. Apakah kayu ukur dia? Kayu ukur dia adalah muwafaqatu syar'i ataupun mukhalafatuhu. Ataupun dalam istilah Imam Syafi'i, muwafaqatu sunnah, kena dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, iaitu terpuji bid'ahnya, ataupun mukhalafatus sunnah, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, maka itu terkeji. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak ragu-ragu bahawa kalau yang dinamakan main kompang semata-mata itu dibenarkan, tapi kalau bermain kompang di kuburan, itu adalah satu perkara bid'ah, hasanah atau sayyi'ah. Ini yang penting, sebab nak tahu hukum dia. Maka saya wallahu alam, ya, secara yang setakat saya faham, ya, mohon kepada para alim ulama perbetulkan kalau saya salah faham. Kalau memang tujuannya itu nak ziarah kubur, maka bawa kompang, lalu nak dimainkan dengan alasan nak ziarah kubur, maka kita pergi main kompang, itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, kerana tidak bersesuaian dengan tujuan kita ziarah kubur itu untuk mengingati kepada akhirat, untuk mengingati kepada kematian. Jadi permainan kompang ini lebih kepada untuk hebahan, ya? Untuk misalnya perkahwinan itu kan yang bagus kita hebahkan. Pertunangan yang bagusnya kita sorokkan, sebab pertunangan ni baru janji nak kahwin, belum kahwin lagi. Tapi kalau perkahwinan, kenapa kita nak hebahkan, nak bezakan dengan zina? Kalau perzinaan kan orang sorok-sorok, orang tak bagi tahu orang kalau dia berzina. Jadi perkahwinan ini nak beza dengan zina, dihebahkan supaya orang tahu, dia memang dah kahwin, ya, yang jalan dengan dia tu isteri dia lah tu. Orang semua tahu. Salah satu cara menghebahkan pernikahan itu adalah dengan cara duf, memukul kompang. Tapi dengan ziarah kubur, apa kaitan? Tidak ada. Kita tengok misalnya ulama kita, kalau tidak sampai mengatakan haram, sekurang-kurangnya mengatakan makruh membuat ukiran di dalam masjid. Ya, ini berlaku juga hatta di Masjid Nabawi, hatta di Masjid
Masjidil Haram, ya, ada telah berlaku ukiran-ukiran, ya. Ini perkara bid'ah, tidak berlaku di zaman Nabi SAW bahawa masjid itu diukir dengan ukiran. Lalu ulama kita mengatakan bid'ah sebegini adalah bid'ah yang makruh. Kenapa makruh? Tidak sampai haram lah, tapi seeloknya jangan buat. Sebab ukiran itu tidak ada kena-mengena dengan tujuan masjid. Kalau nak kira bid'ah, banyak benda bid'ah. Kapet dalam masjid bid'ah, kipas dalam masjid bid'ah, aircon dalam masjid bid'ah, jam dalam masjid bid'ah. Tapi kenapa ulama fokus kepada ukiran yang dikatakan bid'ah yang makruh? Kerana kalau seumpama kapet misalnya, dia masih ada kaitan dengan tujuan masjid, iaitu supaya orang yang beribadah tu kan selesa kalau dia sujud di atas kapet berbanding kalau dia sujud di atas tanah ataupun di atas batu yang keras. Makanya itu adalah satu perkara yang masih ada kaitan walaupun bid'ah, tetapi itu bid'ah yang ada kaitan dengan tujuan masjid. Atau misalnya diletakkan kipas, orang nak beribadah rasa selesa, letakkan aircon bid'ah, tapi membantu kepada tujuan masjid. Whereas ukiran, apa kaitannya dengan tujuan masjid? Tak ada. Adakah dengan ada ukiran membantu orang lebih khusyuk dalam solat? Mungkin sebaliknya. Orang kerana ukiran itulah orang jadi tidak khusyuk, kerana asyik dengan memahdi pada ukiran. Adakah ukiran itu membantu orang lebih faham ilmu? Tidak. Kan masjid ini tempat untuk beribadah dan menuntut ilmu. Jadi oleh kerana ukiran ini satu perkara yang tidak ada kaitan dengan tujuan masjid, maka adalah makruh, bid'ah yang dibenci, tapi tidak sampai berdosa, itu saja. Makanya kita lihat banyak masjid ada ukiran, ya. Hatta di Mekah, hatta di Madinah pun ada ukiran-ukiran di masjid. Ini sebenarnya bid'ah yang makruh, seelok-eloknya ditinggalkan. Maka paling tidak, oleh kerana main kompang ni tidak ada kena-mengena dengan tujuan ziarah kubur, iaitu untuk mengingatkan kita kepada kematian, untuk mendoakan ahli kubur, maka paling tidak pun itu adalah bid'ah yang makruhah. Satu perkara baharu yang ditinggalkan itu mendapat pahala berbanding melakukan. Lebih baik tinggal lagi kerana tidak ada kaitan, sia-sia. Kemudian kalaulah ini saya melihat daripada sudut yang lain, kemungkinan juga budak-budak yang beryahanana, saya tak pastilah yahanana atau apa, tapi berqasidah lah, ya, berqasidah bermain kompang itu sebenarnya bukan kompangnya itu kerana ziarah kubur, tapi kompangnya itu kerana menyambut kehadiran tokoh yang dihormati, iaitu Al-Habib Umar. Mungkin budak-budak tu tengok pada sudut macam tu. Habib Umar datang ke tempat kami nak sambut dengan kompang. Jadi kebetulan tempat itu adalah satu bangunan yang dalamnya tu ada kuburan. Kan ada beza tu. Tadi nak pergi ziarah kubur, jom bawa kompang. Kita dah ziarah kubur, jom kita bawa kompang, main kompang tepi kubur. Itu memang bukan sunnah dan cenderung kepada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bukannya bid'ah yang baik. Tetapi kalaulah memang main kompang itu untuk menyambut sebenarnya tetamu, maka itu bukan bid'ah yang sayyi'ah, kerana memuliakan tetamu itu adalah satu perkara yang dituntut, asalkan bukan dengan cara yang melanggar syarak. Jadi menyambut tetamu dengan paluan kompang itu masih lagi termasuk dalam perkara yang tidak melanggar syarak, ataupun berqasidah menyambut tetamu masih lagi termasuk dalam perkara yang tidak melanggar syarak. Jadi kita boleh tengok daripada dua sudut. Satu sudut, paluan kompang itu memang kerana nak ziarah kubur. Yang saya lihat, setakat yang saya faham, itu bukan bid'ah yang hasanah. Wallahu a'lam, tolong para alim ulama perbetulkan kalau saya salah faham. Setakat yang saya faham, oleh kerana bid'ah hasanah ini dia mestilah selagi dengan syarak, maka tak kena pergi ziarah kubur itu, maka bawa kompang berqasidah, bawa kompang di tepi kubur itu, sepaham saya bukan bid'ah yang hasanah. Haram atau tidak, wallahu alam, saya tak berani sampai nak mengatakan haram atau sebagainya. Paling tidak bila kata bid'ah yang sayyi'ah, ia adalah makruh. Tapi kalau yang berlaku itu kebetulan, orang itu datang, kita nak sambut dia, nak muliakan dia, lalu kita sambut dengan paluan kompang, kebetulan dia datang itu berhampiran dengan kuburan, maka melihat kepada sudut kompang itu dipalu untuk menyambut tetamu, maka itu tidak termasuk di dalam yang dikatakan bid'ah yang buruk.
Jadi kita tidak perlu terlampau emosi sangat di dalam menilai sesuatu perkara, sehingga kan ada yang itu pun dia kata, lihat ya, acara sembah kubur. Itu memang jauh lah. Sembah kubur tidak. Tapi ada kemungkinan menjadi bid'ah yang sayyi'ah kalau memang kompang dan kasidahnya itu sempena dengan ziarah kubur. Wallahu alam ya. Sekali lagi saya katakan, ini berdasarkan setakat yang saya faham, kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para alim ulama di dalam menilai satu perkara bid'ah. Tetapi kalaulah saya itu tersilap, tolong sahabat-sahabat perbetulkan, kerana manusia ini kadang-kadang kita itu terlepas pandang maklumat-maklumat tertentu, makanya kita tersalah di dalam menilai, ataupun kita melihat maklumat itu daripada satu sudut, rupanya ada orang boleh melihat daripada sudut yang lain, ternyata sudut yang kita pandang itu lemah, sudut yang dicadangkan oleh orang lain itu lebih kuat misalnya. Tapi ini yang semampu untuk saya faham setakat yang saya belajar tentang masalah bid'ah hasanah ataupun sayyi'ah ini. Sekali lagi mohon perbetulkan kalau silap. Baik, kembali kepada waktu menziarahi kepada kuburan ini pada waktu tertentu. Tadi kita dah lihat amalan Nabi SAW dan juga Khulafa' Ar-Rasyidin, mereka menziarahi kubur setahun sekali, itulah yang diistilahkan haul. Ada juga athar daripada Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, ya, anak perempuan Nabi SAW, anak kesayangan Nabi SAW, an Muhammad ibni Ali, an Muhammad ibni Aliin qala kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuru qabra Hamzata kulla jum'atin, rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf. Ini dinilai oleh beliau, oleh Al-Hafiz Abdul Razzaq sebagai hadis yang sahih, ya, daripada Muhammad ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa Fatimah iaitu puteri Rasulullah SAW, selalu dia itu menziarahi kepada makam Hamzah pada setiap hari Jumaat, ya. Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu adalah bapa saudara Nabi SAW yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, ya. Jadi Siti Fatimah jadi cucu saudara lah. Cucu saudara menziarahi kepada kuburan datuk saudara dia. Jadi bila boleh katakan seminggu sekali lah, setiap Jumaat. Jadi tak payah komplain lah kalau ada orang ziarah kubur ibu dia atau bapa dia setiap Jumaat. Itu ada sandaran daripada perbuatan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, puteri Nabi SAW sendiri. Benarkah ada mazhab kuburiyun? Mazhab ni apa dia? Mazhab ni asalnya bermakna tempat pergi. Dhahaba yadhabu, pergi. Bila tambah huruf mim, dia jadi isim makan, nama tempat. Jadi mazhab asal maknanya tempat pergi. Tetapi dari segi konteks yang dibincangkan, dhahaba yadhabu juga boleh bermakna berpandangan. Misalnya zahaba Imamun Syafi'i rahimahullah ila kada wa kada, wa dhahabal Imam Abu Hanifah ila kada wa kada. Imam Syafi'i berpandangan begini-begini, sementara Imam Abu Hanifah pula berpandangan begini-begini. Jadi zahaba di situ bermakna berpandangan, mazhab maknanya pandangan. Sebab itu kita ada kata mazhab Hanafi, maknanya pandangan-pandangan ulama-ulama yang ikut manhaj Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki, pandangan-pandangan ulama-ulama yang ikut kaedah manhaj Imam Malik, dan seterusnya. Jadi kalau katakan mazhab kuburiyun, maknanya ada pandangan-pandangan oleh satu golongan kuburiyun. Apa dia? Setahu kita tak ada. Kan dalam misalnya kitab Al-Farqu Bainal Firaq, yang diceritakan firqah-firqah dalam Islam, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jahmiyahnya, Murji'ahnya, ininya, kita tak perasan lah yang dikatakan mazhab kuburiyun. Apa kuburi? Kuburiyun tu dia plural, jamak. Kalau seorang kuburi, maknanya nisbah kepada kubur. Jadi ia bukan mazhab.
nisbah kepada kubur. Kenapa? Adakah dia tinggal di kubur maka digelarkan dia kuburi? Itu bukan mazhab. Kan saya pernah masa saya ziarah kubur di Kuala Terengganu, ada orang mungkin dia tak ada duit, kan ada di kuburan tu ada bangsal, dia tidur kat situ. Dia take shelter, berteduh di kuburan. Kalau dimasukkan kuburi itu orang yang tinggal di tepi kubur, mungkin kerana kemiskinan, mungkin ada setengah negara memang ada golongan yang berehat di tepi-tepi kubur kerana tidak ada rumah dan sebagainya. Kalau itu yang dikatakan kuburi, ia bukan mazhab dan ia tidak termasuk dalam satu kesalahan untuk berada di kubur. Kalau dimasukkan kuburi itu adalah orang yang ziarah kubur, maka itu bagus. Kerana ziarah kubur ini adalah perintah Nabi SAW. Walaupun satu masa dahulu dilarang. Nabi SAW pernah melarang orang ziarah kubur. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah, maka ziarahlah kubur. Jadi Nabi SAW mengangkat larangan itu. Dan kalau kita faham kisahnya, kenapakah Nabi SAW dulu awal-awal Islam melarang daripada ziarah kubur? Kerana pada masa itu, orang-orang Islam tu dia masih baru dengan zaman jahiliyah. Maknanya dia baru masuk Islam. Kalau istilah kita sekarang kata mu'allaf lah ya. Hatinya tu belum begitu kuat lagi. Maka masih terikut-ikut dengan tradisi jahiliyah. Antara tradisi jahiliyah yang bercanggah dengan syarak adalah an-niyahah. Meratap. Maknanya kalau di ziarah kubur, dia akan meratap, akan meraung, akan koyakkan baju, akan pukul dada, pukul kepala, ambil pasir, tabur atas kepala. Itu namanya niyahah. Dan itu hukumnya haram. Jadi oleh kerana ziarah kubur di awal Islam itu kerap kali membawa kepada perbuatan yang haram, maka saddan lizari'ah, menyekat jalan kepada yang haram, Nabi SAW larang. Tapi bila Nabi SAW perhatikan alasan pengharaman itu sudah tidak ada, umat Islam sudah semakin mantap keimanan mereka, ziarah kubur tidak lagi mendorong mereka melakukan perbuatan meratap yang haram di sisi Islam. Sebaliknya mendorong mereka supaya ingat akhirat, ingat mati, baik, maka Nabi SAW suruh. Bayangkan satu benda yang Nabi SAW dahulu larang, sekarang Nabi SAW suruh. Maknanya Islam ni tidak rigid. Dia ada benda-benda yang kita tahu illah dia. Kita boleh fahami asas hukumnya. Maka bila asas hukum itu berubah, hukum juga akan berubah. Sebab itu disebutkan dalam kaedah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia berpusing-pusing ikut illah dia, ada atau tidak ada. Yang ini yang kadang-kadang kawan kita gagal faham. Dia rigid dia tak faham apakah alasan kepada hukum itu. Tak ada zaman Nabi, ini Nabi tak pernah buat. Tapi dia tidak faham kenapa Nabi SAW tak pernah buat. Di awal Islam, Nabi tak benarkan orang ziarah kubur kerana itu membawa kepada perbuatan yang haram. Selepas orang-orang Islam sudah tidak lagi terdorong dengan perbuatan haram semata-mata menziarahi kubur, maka itu dibenarkan. Samalah mereka kata, ini Imam Syafi'i pun melarang maktam, kenapa kamu buat tahlil arwah dan sebagainya. Padahal yang dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu tak sama dengan sebagaimana yang tali arwah yang dilakukan di tempat kita. Tapi yang itu mereka tak faham. Mereka pukul rata saja, tidak memahami apakah illah asas hukum, kenapa ulama memfatwakan sesuatu hukum. Bila illah asas hukum itu berubah, maka automatik hukum juga akan berubah mengikut perubahan illahnya, asas hukumnya. Baik. Jadi yang berlaku, kita katakan kuburiyun dengan makna ziarah kubur itu bukan satu perkara yang dikatakan mazhab. Dia hanya satu gelaran kepada orang yang suka ziarah kubur, maka tak ada apa, maknanya gelaran yang baik kalau dengan makna tersebut. Tetapi yang kita perhatikan, orang yang suka menggunakan istilah kuburiyun ini, dia mempunyai maksud yang negatif. Yang itu yang tak bagus. Kalau kita dah sebut tadi sebab di hujung tu asalnya kubur tu kubur lah. Kenapa jadi kuburi? Kemudian jadi kuburiyun ataupun kuburiyin. Kadang mereka yang bercakap tu pun tak faham. Dia hanya parrot, ulang saja apa yang orang lain cakap. Ni geng kuburiyun, ini geng capaliyun. Sampai tak tahu beza antara capal dengan gambar capal pun ada. Jadi dia hanya parrot saja. Dia dengar guru dia, ustaz dia, doktor PhD dia misalnya sebut nama kuburiyun, dia pun kata kuburiyun. Sedangkan kuburiyun yang dimaksudkan oleh golongan yang mempopularkan istilah ini, itu maknanya negatif.
Kuburiyun yang mereka maksudkan adalah penyembah kubur. Bila dia kata, ni geng kuburiyun, itu sebenarnya sangat berat. Itu bukan gurauan. Ini yang dikatakan, ada orang tanya saya, wala tanabazu bil alqab, sebab saya buat posting sebelum ini. Beza antara melabel dengan salah label. Saya kata melabel tu bagus, melabel tu Al-Quran pun lakukan. Ada yang dilabelkan sebagai mukminun, ada yang dilabelkan sebagai kafirun, ada yang dilabelkan sebagai munafikun, ada yang dilabelkan sebagai solihin, muttaqin, mutawakkilin, tawabin. Banyak label-label dalam Al-Quran merujuk kepada golongan manusia yang berbeza sikap dan ciri-cirinya. Maka label tu bagus. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah melabelkan orang yang mendustakan takdir. Nabi bersabda, majus hazihil ummati al-mukadzibu nabil aqdar, atau kama qala SAW, majusi. Nabi labelkan majusi umat aku, ataupun majusi umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Jadi Nabi SAW juga melabelkan. Bahkan para ulama juga melabelkan. Para ulama melabelkan ini sebagai khawarij, ini namanya syiah, ini namanya qadariyah, ini namanya jabriyah, ini namanya mu'tazilah, ini namanya itu, ini dan sebagainya. Supaya mudah orang faham. Kalau dia faham, macam ini syiah cirinya, jauhi. Macam ni khawarij cirinya, jauhi. Itu label tu penting. Kalau kita nak tengok dalam kehidupan sehariannya, misalnya kita order barang online sebab nak pergi ke kedai PKP payah, sampai barang banyak kita dapat tin, kita order sardin, kita order daging, kita order ayam dalam tin lah. Senang musim PKP ni senang nak simpan makanan dalam tin. Tahu-tahu yang sampai tu semuanya tin yang tak ada label. Macam mana agaknya? Tin sampai tapi tak ada label, kan susah kita. Tapi kalau dia ada label, ni ayam, ni ikan, ni bilis, ni kerang, ni sotong, terus senang. Jadi label ni bagus. Yang tak bagus adalah salah label. Salah label tak bagus. Misalnya dia label di situ ayam. Bila kita buka, wah, bilis. Ni macam mana? Ataupun lebih teruk lagi, dia label kat situ ayam. Kita buka daging babi misalnya. Allahu Akbar. Itu teruk lah. Itu namanya salah label. Salah label tak bagus. Jadi ada kawan atau siapa dalam Facebook, dia tanya, macam mana pula dengan ayat Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu saling melontarkan dengan laqab-laqab, dengan gelaran-gelaran. Macam mana pula macam tu? Ustaz kata melabel bagus. Jadi saya terangkan, dalam Al-Quran tu konteksnya berbeza. Konteks yang Al-Quran kata jangan itu, itulah yang kita katakan salah label tadi. Kita itu menggelarkan orang dengan gelaran-gelaran yang buruk untuk menghina dia. Misalnya kita kata si gemuk, si hitam, si pendek. Jangan. Kerana itu adalah alqab, gelaran yang menjatuhkan, memalukan dia, menyakitkan hati dia. Jadi saya perhatikan juga dalam ruangan-ruangan komen di Facebook saya. Saya perhatikan ada orang yang menggelarkan kepada orang lain tu gemuk, ataupun dia kata nak tampar si gemuk ni. Saya kata janganlah, janganlah kita ikut cara mereka, jangan. Mungkin mereka kasar dengan kita, mungkin mereka biadab dengan kita, mungkin mereka itu kata nak ludah muka kita, nak tampar kita dan sebagainya. Jangan kita terikut dengan mereka, kerana mereka bukan guru akhlak kita. Mereka adalah orang-orang saudara-saudara kita yang mereka itu keliru, lalu menyebabkan fikiran mereka menjadi beku, otak mereka, akhlak mereka menjadi buruk. Takkanlah kita nak ikut pula akhlak mereka. Kita nak dakwah dia supaya ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kita sendiri tanabazu bil alqab tadi, kita melontarkan dengan gelaran gemuk, pendek, hitam, hodoh dan sebagainya. Tapi kalau memang dia tu ahli bid'ah, kena terangkan dia ahli bid'ah. Kalau dia memang tu jahil, bodoh dalam agama, kena terangkan orang ini jahil, tak boleh kita ambil ilmu dengan dia. Itu kena terangkan. Bahkan kalau ulama-ulama hadis, memang mereka itu ada ilmu jarah wa ta'dil, mereka mengkritik perawi-perawi itu, walaupun asalnya tak boleh kita menceritakan keburukan seseorang, tetapi demi untuk menjaga riwayat hadis itu, pastinya hadis ini sahihkah, dhaif atau palsu dan sebagainya, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai tanabas bil alqab. Tanabas bil alqab ini macamnya orang tu sekadar ziarah kubur, kita label dia sebagai penyembah kubur. Macam tadilah, kita be fair. Kalaupun kita katakan dia ni memang buat bid'ah yang sayyi'ah di kuburan, jangan kita kata dia sembah kubur.
Cuma kita kata dia ni orang yang melakukan bid'ah yang sayyi'ah. Kita nasihati dia supaya tinggalkanlah bid'ah yang sayyi'ah tersebut. Tapi kalau kita menuduh dia sebagai penyembah kubur, itu satu tuduhan yang sangat berat, itu satu dosa besar, in fact, kerana mengkafirkan. Sembah kubur hukumnya haram dan syirik. Dengar elok-elok sembah kubur hukumnya haram dan syirik. Sujud kepada kubur haram. Syirik atau tidak, kalau dia menyembah syirik, kalau dia sujud hormat haram. Kenapa? Kerana dilarang oleh Nabi SAW. Satu masa dahulu, syariat Nabi yang terdahulu, boleh orang itu sujud dengan tujuan nak hormat. Misalnya syariat Nabi Yusuf AS, Nabi Yaqub AS, memang di zaman itu, untuk menghormati mereka akan sujud. Bukan sujud menyembah, sujud menghormati. Tapi bila dilakukan perbuatan tersebut oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Sayyidina Mu'az jumpa dengan Nabi SAW, lalu Sayyidina Mu'az sujud kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, ma hadha ya Mu'az? Apa dia ni Mu'az datang-datang sujud pada saya ni? Lalu Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau baru balik dari Syam. Syam ini namanya adalah sekarang ini Suria, Jordan dan juga Lebanon. Dahulu namanya Syam. Jadi saya baru balik dari Syam, kata Sayyidina Mu'az bin Jabal. Saya lihat orang di sana, kalau mereka nak menyatakan rasa hormat kepada seseorang, mereka sujud kepada orang itu. Jadi Nabi SAW melarang. Nabi kata, la taf'alu. Jangan kamu lakukan yang demikian. Maknanya sujud kepada makhluk ini dilarang dalam syariat kita. Nabi SAW larang. Larang tak boleh buat lah. Tapi Nabi tak kata pula kepada Sayyidina Mu'az, kamu ni tadi buat benda syirik. Kamu kena mengucap semula. Sebab tu saya katakan, sujud itu saja haram. Adakah syirik? Tengok, adakah dia itu sujud sebagai menyembah? Maka bukan saja haram, bahkan syirik. Misalnya, kita lihat pengikut ayah pin. Pengikut ayah pin, ada yang sujud kepada ayah pin. Itu bukan setakat haram saja tu. Itu sudah pergi ke level syirik. Kerana pengikut ayah pin, mereka beranggapan ayah pin tu Tuhan. Kalau rajin boleh tengok dalam search dalam YouTube, ada satu interview, mereka interview pengikut-pengikut ayah pin, memang mereka percaya ayah pin itu Tuhan. Jadi sujud mereka itu bukan lagi sujud hormat. Sujud hormat pun dah tak boleh dalam syariat kita. Tapi itu sujud menyembah. Sujud menyembah hukumnya haram. Jadi kalau kawan-kawan kita mengatakan orang yang sekadar duduk di tepi kubur, berdoa di tepi kubur itu sebagai menyembah kubur, itulah namanya tanabas bil alqab, melontarkan lakop-lakop yang buruk. Dan itu bukan lagi haram. Kalau kita kata, oi gemuk, oi pendek, oi hitam, itu haram. Tapi kalau kita kata wahai penyembah kubur, maka itu haram dan juga boleh menyebabkan orang yang mengatakan itu pada risiko menjadi kafir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sebab penyembah kubur kafir. Bila dia kata kuburiyun, maknanya dia kata kamu ni kafir. Jadi kalau tidak betul tuduhan dia itu, na'udzubillah min zalik, Nabi SAW dah katakan akan patah pada salah seorang. Kalau tidak yang dituduh kafir, maka yang menuduh itu kafir sebenarnya, na'udzubillah min zalik. Jadi kita nasihat kepada kawan-kawan kita, jangan terlampau emosi sangat, jangan terlampau gopoh dan gelojoh sangat dalam urusan agama ini. Bertenang. Ada benda-benda yang haram, ada benda-benda yang haram dan syirik, dan ada benda-benda yang tidak haram pun. Jangan kamu itu memandai-mandai mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam agama. Menziarah kubur, bahkan tuntutan agama, berdoa tepi kubur, bahkan dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW sendiri. Maka kalau kamu mengharamkan, bermakna kamu yang membuat bid'ah yang sayyi'ah. Kamu membuat satu perkara baharu yang buruk, kerana kamu mengharamkan perbuatan Nabi SAW, kamu mengharamkan perbuatan Khulafa' ar-Rasyidin, kamu mengharamkan perbuatan para sahabat, para salafus soleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Anil Husain ibn Ali, Anna Fatimata bintan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jum'atin fatusalli wa tabki indahu. Daripada Al-Husain bin Ali, yang tadi pun daripada Muhammad bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini sebenarnya anak cerita apa yang ibu buatlah ya. Husain bin Ali ni anak pada Fatimah. Jadi dia ceritalah Fatimah ni mak dia.
Fatimah mana? Fatimah ada Fatimah lain. Ini Fatimah bintin Nabi. Fatimah anak perempuan kepada Nabi SAW. Kanat tazuru qabra ammiha. Selalu dia ni menziarahi kubur bapa saudaranya Hamzah. Sebenarnya bukan bapa saudara Fatimah, tapi bapa saudara kepada Nabi SAW. Ya. Tapi kadang-kadang orang Arab macam itulah. Ya. Datuk pun diistilahkan bapa. Pak saudara pada ayah pun diistilahkan macam bapa saudara juga. Asalnya bapa saudara kepada Nabi SAW. Siapa? Iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bila? Kulla Jum'atin. Maknanya menziarahi kubur pada hari-hari tertentu itu adalah sunnah para sahabat, sunnah keluarga Nabi SAW. Fatusalli, lalu dia berdoa. Tusalli di sini bukan makna sembahyang, berdoa. Asal-asal makna solat itu doa. Jadi di sini makna lughawi, makna bahasa, iaitu berdoa. Watabki indahu, dan menangis di sampingnya. Jadi menangis di sisi kubur itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah meratap. Ada beza ya. Meratap, meraung, ya Allah kenapa kalau ambil anak aku ni, itu tak boleh. Tapi kalau sekadar menangis, mengalirkan air mata, banyak sebab. Mungkin terkenangkan kepada syahidnya, datuk saudara dia, sampai di anaknya jenazah dan sebagainya, menangis dia. Atau mungkin menangis satu masa dia juga akan kembali, terpulanglah menangis kerana apa, tapi menangis semata-mata itu tidak dilarang. Ya, yang dilarang adalah meratap. Kemudian athar daripada sepupu dan juga sahabat Nabi yang alim, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibni Abbasin qala hadithin nasa kulla jum'atin marratan fa in abaita fa marrataini fa in aktsarta fa thalatha mirarin wa la tumillan nasa hadzal Qur'an. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah hadis kepada manusia setiap Jumaat sekali. Ini maknanya kekerapan. Kekerapan kita berkuliah itu satu Jumaat sekali, maknanya seminggu sekali. Tapi kalau kamu tak mau seminggu sekali, macam jauh sangat momentum dia, maka lakukanlah 2 kali. Tapi jika masih kurang banyak, rasa 2 kali pun tak cukup, ini kita nak cover bab puasa ni, puasa dah tak lama ni, maka 3 kali. Apa ilahnya? Iaitu janganlah kamu buat orang-orang itu bosan kepada Al-Quran ini. Maknanya kalau pagi, petang, siang, malam ya, kita tu asyik berdakwah kepada dia, menceritakan tentang Quran dan hadis, dia boleh jadi bosan. Tapi kalau penuntut ilmu, itu memang kerja dia, tak boleh buat apalah. Penuntut ilmu jadualnya pagi menuntut ilmu, rehat sekejap, nanti menuntut ilmu lagi, break sekejap, nanti petang menuntut ilmu lagi. Itu memang pekerjaan dia. Ini untuk orang ramai. Orang ramai ni dia cepat bosan. Bahkan di zaman moden ni, kita buat live, walaupun buat live hari-hari, tak mesti orang ikut hari-hari. Ikutlah, ada orang dia ikut hari-hari, ada orang di selang-selang hari, ada orang dia tak ikut pun, tapi dia akan tengok rakaman bila dia senang. Jadi stamina masing-masing itu berbeza ya, orang awam. Kalau penuntut ilmu memang dia terpaksa menguatkan stamina dia lah, sebab itu pekerjaan dia, menuntut ilmu. Tapi kalau menyampaikan ilmu kepada awam, eloknya ikut masa-masa dia. Tapi kalau saya lah secara peribadi, saya tengok momentum yang paling cantik, paling tidaklah dengan suasana kita sekarang, kalau kuliah-kuliah di surau masjid ni 2 kali sebulan. Itu momentum dia cantik. Kalau sebulan sekali pun boleh, tapi ibarat pantun yang selalu dipantunkan oleh almarhum guru saya, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Ibn Haji Muhammad Khan rahimahullah, dia bergurau lah ya, kata dia sebulan musalli, sebulan bidayah, sebulan sekali, lama-lama tak payah. Sebab bayangkanlah kalau sebulan sekali ustaz tak boleh datang, bulan depan pula surau ada program, dah 2 bulan tak mengaji lah, tak payahlah. Tapi kalau sebulan 2 kali itu momentum yang cantik, maka kita menetapkan pengajian kita sebulan sekali, tak perlu pada dalil khusus, kerana itu lebih kepada untuk istiqamah ya, untuk istiqamah. Baik, kita baca 2 asar lagi ya, boleh ya, 2 asar lagi, kemudian kita berhenti untuk tajuk yang akan datang, memegang tongkat ketika baca khutbah. Ada dalil ke, sunnah ke, bid'ah ke?
pegang tongkat masa baca khutbah ni. Itu tajuk yang next. Yang ni kita habiskan dulu tentang dalil boleh kita melakukan sesuatu amalan, ziarah kubur kah, menyampaikan majlis ilmu kah, baca Quran kah pada waktu-waktu yang tertentu, yang tetap, seminggu sekali kah, sebulan sekali kah. An Syaqiqin Abi Wa'ilin qala kana Abdullahi yudhakkiruna kulla yaumi khamisin. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi wa lawadidna annaka haddathana kulla yawmin. Faqala ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahiyatu an umillakum. Inna Rasulullah SAW kana yatahawwaluna bil mau'izati fil ayami karahiyatas sammati alaina. Daripada Syaqiq bin Abu Wa'il bila berkata bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan ceramah kepada kami setiap hari Khamis. Lalu datang seorang lelaki berkata kepada beliau, wahai Abu Abdurrahman, gelaran kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kami senang betul dengan pembicaraan kamu. Best lah kalau zaman kita sekarang ni, terbaik lah Ustaz. Wah, seronok betul lah dengan ceramah Ustaz ni. Macam itulah. Dan selalu nak dengar, teringin nak dengar ceramah kamu. Alangkah senangnya kami jika engkau boleh berceramah, berbicara setiap hari. Buat live setiap hari lah Ustaz. Hari Khamis rasa macam lambat sangat lah Ustaz. Kalau boleh kami nak hari-hari Ustaz live. Kalau zaman kita lah ya. Jadi Sayyidina Ibn Mas'ud menjawab, tidaklah mencegah aku untuk berbicara kepada kalian kecuali kerana takut membuatkan kalian bosan. Bukan aku tak boleh. Aku kalau boleh memang nak hari-hari nak berceramah, nak berkuliah, nak luahkan nasihat-nasihat hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Tapi yang menghalang aku, takut nanti kalian akan jadi bosan. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dalam hari-hari tertentu, khawatir kalau kami itu nanti akan jadi bosan. Bayangkan Nabi SAW sebaik-baik orang yang berdakwah, sefasih-fasih orang yang bercakap, seindah-indah orang yang bertutur kata pun Nabi SAW menyelang-nyelangikan, bimbang kerana manusia ini kelemahan bukan pada orang yang berceramahnya, tapi kelemahan kepada orang yang mendengar. Dia akan jadi bosan. Nabi SAW tidak lemah. Baginda hebat, insan yang hebat, yang Allah kurniakan kepetahan, percakapan yang ringkas tapi padat. Itu pun Nabi SAW meraihkan pendengar. Jadi kalau ada yang ikut kuliah ni kalau rasa bosan, itu memang biasalah. Tapi live saya lakukan tiap-tiap hari kerana terpulang masing-masing. Yang nak ikut, yang terasa nak take a break dulu, dan take a break. Yang terakhir, athar daripada Imam Tawus rahimahullah ta'ala, beliau berkata, an Sufyan qala Tawusu innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Ini riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitab Az-Zuhdu, dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, juga oleh Ibn Rajab dalam Ahwalul Kubur, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Matalib Al-Aliyah, dan Al-Hafiz As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Ini adalah kisah bagaimana salafus salih, generasi tabi'in, menceritakan bahawa Tawus ni tokoh ulama di zaman tabi'in. Maknanya yang melakukan ini adalah sahabat. Kata Imam Tawus rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang yang mati itu yuftanun, diuji dia, fi kuburihim, dalam kuburan itu diuji, baru masuk kubur itu diuji. Lama mana? Sab'an, 7 hari. Fakanu, lalu orang-orang dulu, tengok yang bercakap ni siapa? Yang bercakap ni tabi'in. Orang dulu, maknanya sahabat. Sahabat buat apa? Yastahibuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Jadi mereka suka supaya dibuat jamuan bagi pihak si mati pada hari-hari yang 7 itu. Jadi kalau orang melakukan jamuan selama 7 hari selepas kematian, itu ada sandaran daripada perbuatan salaf, mengikut riwayat ini. Kita harap kawan-kawan kita yang komplain ini bid'ah, sesat dan merepek, tak ada dalil dan sebagainya, boleh faham ini yang menjadi dalil sandaran kepada yang beramal.
Tapi saya tak terima riwayat ni, itu terpulanglah. Tak mesti kamu tak terima, maka kamu akan memaksa orang lain supaya tidak terima juga. Jadi riwayat ini diterima oleh umat Islam yang lain. Maka kalau kamu itu membawa slogan berlapang dada, maka silalah berlapang dada dengan pendirian orang-orang Islam yang lain yang menerima asar ini sebagai dalil boleh kita itu menjamu makan bagi pihak si mati untuk tempoh 7 hari. Kemudian kalau dilakukan sebulan, setahun, itu tidak ada satu ketetapan lah. Nak buat boleh, tapi jangan nak dipaksakan mesti kena hari 40, mesti kena hari 100, mesti hari 1000, tu tak semestinya. Kalau nak buat saja. Nak biasakan dengan setiap 40 hari nak buat pun boleh. Nak biasakan seminggu sekali jamu orang makan pun boleh. Ataupun nak dilakukan haul setiap tahun, itu boleh, tidak haram. Tapi janganlah disangkakan mesti 40 hari kena buat, mesti 100 hari, kerana yang mesti itu berhajat kepada dalil, sedangkan tidak ada dalil yang sedemikian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.